Okay, Assalamualaikum dan selamat datang. Hari ini, dalam episod kali ini, kita ada tetamu yang sangat ilmiah kononnya. Tak ada, tak adalah. Okay, sangat ilmiah yang kita boleh anggap salah seorang sahabat saya juga, iaitu Encik Charlie Simon. Ya, daripada Lex Auxilium Business Consultation. Betul ke? Aku salah sebut. Betul, betul, betul. Okay. Kalau macam tu, tanpa melengah masa lah. Saya nak kenalkan di nanti dulu saya nak kenalkan. Okey, hari ini adalah Sibu Digital Podcast, anjuran Sibu Digital Innovation Hub, di mana kita akan membincangkan tentang topik-topik menarik tentang bisnes-bisnes dan startup di Sibu Sarawak lah. So hari ini bersama kita adalah tetamu Encik Simon. Kerana ini saya nak meminta dia memperkenalkan diri dia dulu dan terangkan siapa dia yang sebenarnya. Terima kasih Encik Zahin. Sebenarnya kami refer dia sebagai Tuan Zahin. Apa tu kerana memberi peluang menjemput saya bersama dalam podcast ini dianjurkan oleh SMA SDIH Sibu. Uh, Jadi saya ambil peluang ni lah untuk kenalkan diri saya dulu. Nama saya Charlie Anak Simon, seorang penduduk tempatan di Bandar Sibu ni sendiri, merupakan seorang anak jati di Sarawak dan juga di Sibu ini tadi. Jadi saya akan ambil peluang ni nantilah cuba menjawab soalan, cuba berbincang, bagi idea casual talk dengan Zahin ni nanti. So buat masa tu saya rasa itu dulu. Ada apa-apa lagi ke Zahin yang saya kena perkenalkan lagi diri saya ni? Okey, itu tak apa. Kita tanya sikit-sikit. Nanti saya Oh, akan get back to that. Okey, selanjutnya saya nak tanya sikit lah. Apa tu business consultation? Terangkan sikit apa tu business consultation. secara umumnya business consultation ini maksud dia tadi adalah khidmat consultancy ataupun khidmat nasihat kepada perniagaan-perniagaan yang memerlukan. Jadi dia memang agak besar area dia ataupun perbincangan dia tadi. Setiap bisnes memerlukan khidmat nasihat, memerlukan khidmat konsultansi. Jadi syarikat saya cuba mencari kepakaran, mencari bahan dan juga maklumat, membantu perniagaan-perniagaan yang memerlukan konsultansi. So secara umumnya konsultansi ini tadi untuk membantu melalui khidmat nasihat kepada perniagaan-perniagaan yang memerlukan. Menarik. Menarik. Okey, sebelum tu saya nak move on untuk yang lebih dalam, tapi saya nak tahu sikit. Bila terangkan sikit lah tentang Lex Auxilium tu. Macam mananya terciptanya dan tertubuhnya Lex Auxilium di Sibu Sarawak. Uh, jadi untuk pengetahuan Zahid dan juga penonton, uh, Lex Auxilium ini ditubuhkan pada tahun 2018. Saya mendapat bukanlah nak kata visi kan, tapi lebih kepada saya tengok ada keperluan, iaitu saya percaya khususnya untuk peniaga-perniagaan kecil PKNS, PKS yang berada di Sibu ni tadi, dia memerlukan satu strategi ataupun satu peluang cara untuk diorang jimatkan kos. Jadi taknya perlulah jimat kos dalam perniagaan. Jadi salah satu cara yang saya rasa perlu tadi adalah melalui khidmat nasihat. Kita tolong mereka, kita bantu mereka kurangkan kos itu tadi. Jadi di situ saya mendapat satu idea lah, nak tubuhkan satu gumpul kepakaran tu tadi, membantu dengan kadar yang paling minima. Kalau untuk pengetahuan penonton semua yang dengar ni nanti, basic asas bayaran untuk khidmat konsultansi boleh mencecah puluhan ribu ringgit. Satu khidmat nasihat sahaja. Tapi kita, sebab kita nak bantu, kita betul-betul ingin membangunkan perniagaan anak-anak jati dan setempat ini tadi, kita memberi khidmat nasihat dengan kadar yang paling minima. So, contoh kita ikut rate biasa. Satu konsultansi itu mungkin kita ambil 10% daripada perniagaan dia ataupun projek dia. Tak pun berdasarkan hour. Bergantung kepada kepakaran yang diperlukan. Jadi itu tubuhnya Lex Auxilium itu tadi sebab ingin mengurangkan kos untuk masyarakat setempat. Okay, so jadi soalan ni continuous pada yang tadi. Bagaimana caranya untuk Lex Auxilium sebagai business consultant untuk menghasilkan strategi untuk memastikan bisnes yang memerlukan bantuan dari segi kos ataupun planning tu berjaya? Jadi apa? Macam mana tu?
Untuk menunjukkan kita taklah boleh nak janjikan bulan dan bintang yang strategi itu akan berjaya, tapi memang selalunya kita akan berusaha mengurangkan kos asal daripada 100% itu tadi lebih kurang kepada 70 hingga paling yang kita dapat adalah 50% daripada kos asal. So bagaimana kita boleh lakukan itu? Contoh salah satu dia tadi adalah dengan salah satu yang bahagian kepakaran saya lah dalam Lex Auxilium, saya merupakan ketua penasihat perundangan. Jadi saya sering terlibat dalam memberi khidmat nasihat berkaitan dengan undang-undang. Tak kira undang-undang berkaitan dengan perniagaan, buruh, syarikat, hubungan antarabangsa, dagangan antarabangsa, semua saya akan libatkan diri. Jadi daripada mereka mengupah ataupun mengambil konsultan-konsultan daripada luar negara ataupun daripada lawyer-lawyer utama, apa kata kita bantu mereka. Kita offer diri kita, servis kita tadi, consultation tu dengan kadar yang lebih minimum, dengan kadar yang lebih kurang. Jadi itu yang kita selalu lakukan. Contoh, kalau dia perlu mengetahui peraturan-peraturan dagangan antarabangsa, ekspor dan import, yang mana saya sendiri pun pernah lakukan dahulu berkaitan dengan buah-buahan. Bagaimana buah-buahan boleh diimport keluar. Kalau kita ambil konsultan daripada, jangan jauh, daripada Semenanjung sekalipun, dia sudah melibatkan kos yang tinggi. Jadi kita bantu dengan mengurangkan kos itu tadi. Kita akan bantu dia cari bahan, research material dia, peraturan-peraturan dia, menilai keadaan dia, semua itu tadi kita lakukan dan kita akan charge dengan kadar yang minima. Begitu dia tadi cara kita. So, sebenarnya kan, saya nak tahu juga. Tapi tak semua business owner, even paling ketara lah di Cebu ni, memerlukan business consultant kan. Ada sebabnya kerana mereka takut untuk menerima advice, nasihat dan pendapat daripada orang lain. Dan selalunya mereka akan melakukan tindakan yang melulu-lulu. Maksudnya, okay, aku nak buat bisnes. Tapi dia tak ada pengalaman ni nak buat bisnes. So, dia just, okay, aku check Google dia lah. Google, oh ada ni. So, buat. Tapi bila dah buat, tak jadi macam apa yang dia nak. Selalunya, macam mana kita nak pastikan orang-orang yang baru nak mula bisnes ni tidak gagal dalam bisnes dia orang dan lebih berani nak try business consultant tu, service business consultant. Betul. Ini memang satu cabaran lah tadi sebab pandangan peniaga khususnya golongan yang lebih veteran kita panggil. Dia melihat konsultan ni dia lebih kepada orang kata macam ejen sahaja, macam dia jual mulut sahaja, jual ailio sahaja. Jadi ini pun kadang-kadang memang ada konsultan dia tak tunjuk dia main jual je lah, dia betul-betul tak ada kepakaran juga. Tetapi ada juga konsultan yang memang tugas dia adalah memberi nasihat. So mengelakkan masalah ini tadi, selalunya kita akan bagi peluang dulu. Kalau peniaga itu rasa dia tak perlukan konsultan, yang mana dia tak akan datang kepada kita dulu. Selalunya pertama kali mereka datang kepada kita, kita biar dia buat trial dulu. Dia percaya ataupun tidak. Jadi salah satu kunci dalam konsultansi ataupun khidmat nasihat perniagaan adalah sebaik mana ataupun sehebat mana konsultan itu mampu menjangkakan pasaran di masa depan. Kalau jangkaan dia betul, maka konsultan itu betul-betul pakar. Tetapi kalau konsultan itu tidak mampu ataupun tidak menempati jangkaan dia, itu adalah ujian yang besar dan cabaran yang besar untuk konsultan itu tadi. Itu yang pertama. Kedua, untuk kita elakkan masalah macam ni antara peniaga-peniaga khususnya yang lebih veteran lah berbanding peniaga-peniaga yang muda. Peniaga-peniaga veteran ni selalunya memang, saya pun setuju juga dengan pandangan Cik Zahin tu, dia rasa macam dia tak perlu sebab dia biasalah, dia pun dah lama. Jadi dia rasa dia lebih berpengalaman, dia lebih tahu. Jadi tak perlulah nak khidmat nasihat itu. Tak apa. Kita bagi peluang dulu. Sebab akan ada area-area, bahagian-bahagian situasi yang dihadapi nanti pasti tidak akan dapat diketahui semua. Pada waktu itulah kita diperlukan lagi. Biasalah benda tu. Kita manusia, kita tak tahu semua benda. So, bila ada benda yang tidak dijangkakan, nak tak nak, kita nak rujuk kepada siapa? Di situ kita memang memerlukan konsultan. Contoh, realiti sekarang ini ialah COVID
pandemic, krisis COVID-19. Konsultan sekarang harus menjangkakan pasaran sebab impak krisis itu tadi. Ini adalah bukti. Setiap perniagaan memerlukan konsultan, memerlukan hikmat nasihat. Bagaimana nak maju ke depan dengan perniagaan mereka. Sebenarnya kita boleh bercakap tentang COVID ni. Kita tahu banyak perniagaan telah terjejas. Sebagai business consultant, agak-agak lah untuk business yang berada, kita tak payah cakap besar lah. Untuk small business sekarang ni, memang terjejas dia orang punya business. Terutamanya yang baru nak mula. Tiba-tiba dah tak boleh berniaga. Sebab COVID, kena kurangkan meja lah, apa semua. Untuk kedai makan lah. Jadi untuk business consultant ni, apa strategi dan planning yang boleh disuggestkan kepada small business owner ni untuk bertindak dan bersedialah untuk perkara-perkara yang mungkin bakal jadi lebih buruk di masa akan datang. Mungkin belum kita elakkan dia orang jadi bankrupt dan sebagainya lah. Kita nak pastikan dia orang tidak gagal sepenuhnya. Apakah planning atau strategi yang boleh Cik Charlie suggest kepada business owner di luar sana? Kepada peniaga-peniaga kecil, khusus dia tadi, memang tidak dapat dinafikan COVID-19 memberi satu impak krisis. Bukan sahaja kesihatan, bahkan ekonomi. Ekonomi kita memang sangat-sangat terkesan dengan buruk. Dan di sini konsultan, jika peniaga-peniaga itu dulunya pernah merujuk, pernah meminta nasihat konsultan, sudah pasti konsultan sentiasa memberi nasihat supaya mereka ada backup plan. Ada rancangan tambahan jika berlaku kecemasan. Dan COVID-19 ini adalah contoh utama textbook kita panggil tadi, perkara yang tidak dapat terlihat terhadap ekonomi. Memang ini ada, tetapi biasalah kita manusia ni, kita kadang-kadang kita tak bersedia, kita tak prepare, kita tak standby. So benda dah jadi, macam mana sekarang? So satu dia tadi, bila benda dah jadi, konsultan selalunya satu je dia akan buat, rescue. Kita akan sentiasa nasihatkan kepada perniagaan-perniagaan ini tadi bagaimana mereka boleh menyelamatkan perniagaan mereka. Sekarang ni memang jangan fikir profit, memang tak boleh nak fikir aku nak dapat profit 100% lebih baik, 200%, tak ada. Ataupun I want to expand, saya nak kembangkan bisnes. Bukan. Semua itu adalah strategi yang harus dihentikan dulu. Bukan saya kata jangan, hentikan dulu. Hold on first. Sekarang ini dalam keadaan krisis ini, strategi yang semua konsultan confirm akan bagi tahu, yang pasti akan dibagi tahu adalah selamatkan perniagaan. So macam mana nak selamatkan perniagaan itu? Ada cara yang kejam, ada cara yang baik. Cara yang kejam kita dapat dengar dekat berita, kat surat khabar, banyak pekerja dihentikan, pemotongan kos, pengurangan kos, dan dan sebagainya lah, tindakan-tindakan yang agak drastik dalam perniagaan. Tetapi bagi peniaga-peniaga yang baik pula, untuk menyelamatkan perniagaan mereka selalunya mereka akan mengurangkan kos tanpa membuang pekerja. So mungkin mengurangkan kos membeli barang ataupun mengurangkan pembelanjaan yang tidak penting dalam syarikat dikurangkan, allowance yang tidak perlu dihentikan. Jadi dia akan berusaha untuk menyelamatkan. Tapi benda ni ada batas, ada limit dia nanti. So nantilah kita tengok lagi kalau kita dapat bincangkan lagi benda tu lebih dalam lagi. Saya tunggu lagi soalan yang seterusnya. Okey. Sekarang ni kita beralih pada yang basic, soalan paling penting lah kalau dalam bisnes. Planning. Planning ni kita ada dua, ada itu short term planning dan long term planning. Apa perbezaan antara dua ni? Boleh tak terangkan sikit? Saya akan cuba terangkan konsep short term planning dengan long term planning. Short term planning, apabila ada sesuatu berlaku, apakah perancangan untuk menguruskan kesan jangka pendek itu tadi. So dalam jangka pendek ini tadi, apa yang dapat dilakukan dengan cepat, apa yang dapat dilakukan dengan pantas. Contoh kalau kita kata kita nak rescue, kita nak menyelamatkan perniagaan itu, apakah rancangan masa pendek kita yang boleh kita lakukan sekarang juga tanpa menunggu untuk menyelamatkan perniagaan itu. Jadi jangka pendek. Jangka panjang dia adalah untuk menjamin bukan sahaja perniagaan kita diselamatkan, tetapi perniagaan kita juga bertahan.
bertahan untuk tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. So, semua ini tadi dipanggil dalam jangka masa panjang. So, macam mana dengan rescue jangka masa pendek? Contoh rancangan jangka masa pendek. Okey, kita akan kurangkan perbelanjaan syarikat. Perbelanjaan tak perlu, jangan. So, mula daripada bulan depan, tak perlu lagi. Contoh, kita nak beli kerusi baru. Tak payah, hentikan. Kita nak pergi keluar trip perniagaan. Ya, kadang-kadang ada syarikat dia buat trip, dia buat jalan-jalan, dia buat riadah. Tak perlu, hentikan. Okey, semua itu jangka masa pendek. Boleh diputuskan macam tu juga. Jangka masa panjangnya macam mana? Sebab kita tak tahu. Contoh dalam keadaan krisis ni tadi, sampai bila krisis ni memberi kesan? Sampai bila krisis ini berterusan? So, benda itu pula jangka masa panjang. Jangka masa panjang, kita kena tengok tindakan-tindakan ke depan. Tahun depan, adakah company trip itu masih juga dihentikan? Mungkin. Jadi, peniaga-peniaga harus pintar. Kalau hentikan, okey. Bukan tahun ni je kita hentikan untuk 5 tahun dulu. Jangka masa panjang. Kurangkan perbelanjaan. Kita tak akan beli kerusi baru, meja baru. 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Pakai je lah kerusi itu sampai rosak dulu. Okey, jangka masa panjang. Ini contoh-contoh dia tadi. So, tadi soalan seterusnya ni, yang mana lebih efektif ni untuk kita berangkap? Sebab di Cebu kita tekankan untuk business owner di Cebu, kita nak share kepada mereka apa planning yang lebih penting antara short term planning dan long term planning. Yang kita tahu memang long term planning lah. Tapi adakah short term planning pun lebih efektif berbanding long term planning? Macam mana tu? Sebab kita tahu business owner di Cebu kadang-kadang dia orang just fikir, okay, untuk tahun ni dulu. Tahun depan nanti lah. Nanti baru sambung balik planning. So macam mana tu? Sebenarnya dia tak ada mana satu yang lebih penting. Dua-dua itu harus ada dalam perniagaan sekarang. Apatah lagi dalam keadaan yang sangat getir ini tadi. Keadaan yang sangat mendesak dan cemas ini. Bukan untuk Cebu sahaja, tapi untuk seluruh negeri, seluruh negara, satu dunia pun. Jadi untuk Cebu khususnya, sebab perniagaan di bandar ini ataupun di kawasan setempat ini, corak dia agak berbeza di bandar-bandar kosmopolitan ataupun di bandar-bandar utama di negeri-negeri lain. Di Cebu corak dia perniagaan itu tadi bersifat veteran. Dia fokus kepada golongan yang lebih tua dan golongan yang lebih lama. Fokus bisnes itu tadi. Jadi target audience, target perniagaan, pasaran dia sangat-sangat terhad. Ini juga bahaya dia tadi. Apabila target sesebuah perniagaan itu sangat terhad, apabila pasaran itu terganggu, semua perniagaan pasti akan terganggu. Jadi sekarang ini, saya harap semua peniaga-peniaga di kawasan setempat ini dia tahu adakah pasaran dia itu tadi mapan. Mapan bahasa Inggeris dia dengan izin lah, sustainable. Berterusan ke tak pasaran kita sekarang di Bandar Cebu ini tadi? Kalau pasaran kita berterusan dan mapan, dan teruskan sahaja rancangan yang sedia ada. Tapi kalau tanda-tanda menunjukkan perniagaan kita itu, pasaran kita itu tidak mapan, bila-bila masa sahaja boleh terganggu. COVID ke, bencana alam ke, politik ke, apa-apa pun boleh mengganggu pasaran. Kita kena ada backup plan. Kita kena ada rancangan untuk rancangan jangka masa panjang ataupun rancangan tambahan jika ada apa-apa yang berlaku. Okay. So, saya nak tahu, kalaulah macam seorang, kita ambil contoh lah, seorang tu mulakan bisnes, baru nak mulakan bisnes, tapi dia boleh katakanlah dia dah nampak kegagalan tu. Dia dah jalan sebuah jalan lah, tapi dia tak tahu macam mana nak teruskan lagi. Dia dah tak boleh advance, dia dah stuck kat situ. Adakah business consultant ada method untuk dia tidak stuck di kawasan yang situ saja dan buatkan bisnes dia lebih maju di masa depan? Macam mana tu? Kalau adakah dia ada solution untuk tidak, mungkinlah dia hanya fokus dia asalnya hanya di Ibu, tapi dia nak plan nak kembangkan di Semenanjung, mungkin international. Adakah ada solution? Business consultant boleh menyediakan solution untuk small business owner macam tu? Ini adalah satu keadaan ataupun satu situasi yang pasti akan dilalui setiap peniaga-peniaga yang baru mula.
peniaga-peniaga kecil dan peniaga-peniaga amatur mereka panggil tadi yang baru nak berkecimpung dalam dunia pasaran. Sebab itu sebenarnya seharusnya sebelum memulakan satu-satu perniagaan, sepatutnya konsultansi itu patutnya dimulakan dahulu. Konsultansi itu patutnya ditekankan dahulu, mencari khidmat nasihat, maklumat dan melakukan kajian tentang pasaran, tentang keadaan, tentang target market itu tadi. Ini juga satu kesilapan dia sebab bila dah mula, kos sudah banyak dibuang, tenaga banyak dibuang dan begitu juga dan sebagainya. Banyak kerugian sudah mula berlaku. Mungkin konsultan akan cuba membantu untuk meneruskan perniagaan. Contoh kita ambil satu kes, si A dia nak jual air. Dia jual kat bandar. Tiba-tiba produk si A ni tadi, air dia itu tak ada yang nak. So macam mana konsultan nak teruskan ataupun nak membantu agar air dia tu nak dibeli semua orang. Air minuman ke, air tin ke, air sirap, air jamu, kita tak tahu produk tu tadi. Di sini konsultan akan datang. Jadi konsultan akan bagi tahu, boleh produk ini masih boleh diteruskan, tetapi ini risiko dia. Ini kos dia. Contoh, selalu dia tadi konsultan akan mencadangkan klasik. Konsultan akan mencadangkan cara pemasaran. Ini berkaitan dengan advertisement, berkaitan dengan promosi, berkaitan dengan iklan, tajaan dan sebagainya. Macam mana nak air dia ni tadi, air tin, air minuman dia ni nak diketahui oleh market. Pertama. Kedua, tapi sejujurnya dengan keadaan ekonomi kita sekarang ini, banyak konsultan akan pergi cara yang kedua ini tadi. Kalau boleh, hold on dulu. Jangan teruskan dahulu. Tahan dulu apa yang dapat ditahan. So kalau air itu tadi, jualan air itu cuma boleh dijual di satu tempat ini saja, jual kat situ je. Jangan pergi mana-mana dulu supaya kos lebih banyak tak dibuang. So banyak sekarang ini perniagaan bersifat macam tu. Dia bukan sahaja rescue, dia bersifat defensif. Defensif ini kita panggil sebagai dia bersifat menutup diri. Dia tak nak ambil risiko, dia tak nak menjangkau keluar sebab dia tak nak. Dia takut dia akan mengalami lebih banyak kerugian dengan keadaan ekonomi dan pasaran yang tidak menentu. So dia bersifat defensif, dia macam tu je. Dia tahan, dia tak pergi mana-mana dekat situ. So peniaga-peniaga baru kita memang kita akan cuba bantu, tapi itulah sanggup ke tak mereka kadang-kadang keluarkan kos itu tadi. Sanggup ke tak dia orang ambil risiko tu tadi. Kalau dia orang masih lagi nak teruskan dengan bisnes perniagaan dia orang. Maksudnya bisnes konsultan ni lebih kepada gagah berjaga-jaga lah supaya tidaklah sangat mengambil risiko yang boleh musnahkan bisnes dia orang macam tu. Salah satu dia. Konsultan mesti fungsi konsultan ini tadi, khidmat nasihat ini adalah untuk mengelakkan perniagaan mengambil risiko yang tak berbaloi. Ada risiko boleh diambil, ada risiko jangan diambil. Tetapi saya pun tahu, saya pun mengaku juga, memang ada konsultan di luar sana, kadang-kadang dia janjikan bulan dengan bintang. Nescaya peniaga-peniaga pun terpengaruh ataupun terpedaya dengan khidmat nasihat itu sehingga mengambil risiko ataupun langkah-langkah yang memudaratkan, memberi kesan kepada perniagaan-perniagaan mereka. Mereka pernah yang merujuk kes-kes seperti ini kepada saya juga. Okey, saya nak tahu juga, ada tak business consultant yang memang dah dikenali, macam business-business yang menggunakan khidmat business consultant, ada tak? Boleh tak kalau kita, at least lah kita tahu ada tak bisnes syarikat yang gunakan khidmat business consultant ni untuk nampaklah kejayaan mereka disebabkan business consultant. Ada tak? Wujud tak? Wujud. Contoh, selalunya business consultant ini dipanggil apabila perniagaan besar selalunya, bila mereka ingin memulakan satu projek yang besar. Mereka ingin memulakan suatu business strategi yang besar. Jadi mereka mesti memanggil konsultan. So selalunya konsultan-konsultan yang terkenal, yang kita pernah dengar, JP Morgan, mereka ini memang konsultan-konsultan yang orang kata elite, premium. Kalau mereka datang, mereka bukan sahaja tahu market di sini, mereka tahu market di seluruh dunia. Ini juga fungsi konsultan ini tadi, dia tolong membuka
ruangan-ruangan, peluang-peluang yang kita tak dapat lihat daripada sini. Konsultan-konsultan besar ini tadi. Salah satu konsultan yang terkenal juga macam di Cebu ini tadi, jarang konsultan berdiri sendiri. Selalunya konsultan-konsultan telah pun dilantik dan diambil sebagai pegawai sepenuh masa di dalam syarikat-syarikat besar. So susah kita nak lihat konsultan sebagai identiti sendiri. Saya rasa syarikat saya antara yang berdiri sendirilah. Kita tak lekat dengan mana-mana syarikat buat masa ni. Selalunya konsultan memang sudah ada berada di dalam syarikat-syarikat yang utama dan juga besar di tempat ini. Maksudnya mereka tidaklah berdiri sendiri, mereka banyaknya telah wujud dalam identiti mereka dalam company-company yang dah ada lah. Okey, faham. Okey, saya nak tanya soalan yang penting tak, kira penting tak lah sebenarnya. Wajarkah semua usahawan, terutamanya yang baru mula dan veteran, untuk mula mencari bisnes konsultan di syarikat mereka? Saya rasa sangat digalakkan sebab kita perlukan pandangan pihak ketiga, third party kita panggil itu tadi dalam undang-undang. Third party itu maksudnya pandangan yang tidak terpengaruh oleh faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi kita. Kita kadang-kadang sebagai peniaga kita terpengaruh ataupun senang apa tu orang kata, dikacau sikit lah kita punya pandangan kita. Mungkin keluarga, trend semasa, emosi kita juga mungkin, ataupun faktor-faktor yang kita tak dapat lihat. Untuk mengelakkan faktor-faktor ini, memberi satu kesan kepada penilaian kita, kita ambil orang ketiga. Kita ambil orang yang berdiri sendiri, iaitu konsultan. Konsultan mampu melihat perkara itu secara neutral. Mungkin penilaian kita macam ni, konsultan nilai dia lain. So kita boleh banding-banding. Boleh melakukan perbandingan dan penilaian yang lebih accurate lah, yang lebih baik lagi untuk perniagaan. Okey. Saya nak tanya 5 tips yang wajar Charlie Simon sebagai business consultant bagi kepada usahawan-usahawan atau business owner yang baru nak mula. Saya akan cuba fikirkan 5. Yang pertama, yang paling penting itu adalah tahu keadaan pasaran sekarang. Dan dengan keadaan pasaran sekarang yang sangat tidak menentu, apabila kita mampu mengetahui keadaan pasaran kita, pasaran ini dia ada yang pasaran besar dan pasaran kecil. Pasaran kecil ini mungkin di kampung, kawasan perumahan, pekan, bandar. Kawasan pasaran yang besar mungkin negeri ataupun negara ataupun luar negara. So mana yang kita nak target sebenarnya tadi? Ini pertama, tahu pasaran mana yang kita targetkan, yang mana kita tujukan itu tadi. Pertama. Kedua, kita juga harus tahu siapa di dalam pasaran itu tadi yang kita juga target, yang kita juga tujukan. Sebab pasaran ini melibatkan masyarakat. Pasaran ini melibatkan orang. So siapa yang kita target ini tadi? Adakah orang-orang ini mapan? Adakah mereka ini berterusan? Apabila masyarakat itu berterusan dalam pasaran itu, maka perniagaan pun berterusan. Tetapi apabila orang itu hanya mengikut trend, pasaran itu mengikut trend. Saya ambil satu contoh, kes yang sangat terkenal di negara kita berkaitan dengan ekonomi. Perniagaan bubble tea. Bubble tea sangat bagus. Siapa tak suka minum bubble tea? Tetapi ada suatu ketika, perniagaan bubble tea oversupply. Saya tengok di Subang Jaya, dia ada satu jalan bubble tea, sebelah-sebelah. Dan sekarang ini masalah dia tadi. Sebab pasaran mengikut trend. Bubble tea suatu saat nanti tak ada orang nak minum, confirm pasaran bubble tea ini pun akan turun. Ini juga masalah dan ini sudah berlaku. Ini telah berlaku. Sebab itu penting untuk kita tanya khidmat nasihat dulu. Perlukah kita terlibat dengan pasaran-pasaran yang mengikut trend? Kedua. Ketiga, harus tahu selalunya orang panggil itu sebagai pesaing. Selalunya kita panggil sebagai pesaing, orang yang bertarung dengan kita dalam perniagaan. Tetapi dengan keadaan ekonomi yang agak parah ini, kita kena terima hakikat. Pesaing kita ini tadi mungkin tidak semesra ataupun sebaik mungkin.
Kadang-kadang mereka juga akan bersifat kasar. Bahkan bersifat mungkin sedikit kejam dan jahat dalam dunia perniagaan. So kita kena tahu siapa pesaing kita. Peniaga-peniaga kecil selalu dicabar ataupun selalu berhadapan dengan pesaing-pesaing mega besar dan kuat. Ini menjadikan satu masalah juga. Tahu siapa pesaing kita tu, kalau boleh lawan lah. Kalau tak boleh lawan, cuba jangan berserah, tapi saya cadangkan mungkin memahami keadaan pasaran. Ada tak pasaran yang mereka tak sentuh, kita sentuh. Biarlah dia kacau air dia, kita kocak air kita. Itu dia tadi. Itu yang dia tadi. Jangan kacau kolam masing-masing. Tetapi itu masuk yang keempat. Keempat, kalaulah tidak dapat dielakkan, mungkin penting yang mana banyak syarikat sekarang adalah mencari pasaran-pasaran alternatif. Masalah peniaga-peniaga muda, amatur, peniaga baru, tak kira lah usia dia tua muda, bila dia nak mula berniaga, dia terhad kepada satu produk, dia terhad kepada satu pasaran, dia terhad kepada satu market. Ini sangat salah. Banyak syarikat besar dan maju, dia ada market pasaran alternatif. Sentiasa ada alternatif. So satu tak menjadi, at least satu berbuah. Satu pokok mati, satu pokok masih hidup. Jangan dua-dua pokok mati. Mampuslah perniagaan tu. Yang terakhir, sentiasa saya mengajak peniaga-peniaga semua kena terus belajar. Lakukan kajian dari masa ke semasa. Ekonomi berubah seperti mana masyarakat itu berubah. Suatu ketika dahulu, media massa itu hanya untuk budak-budak remaja main-main. Sekarang ini tidak. Media sosial menjadi satu medium platform perniagaan yang sangat kuat, sangat utuh. Jadi, macam mana kita nak belajar benda tu? Jadi, kita kena belajar. Kita kena buat kajian, kena faham banyak dengan keadaan masyarakat dan pasaran. Ini dia 5 yang saya rasa harus diperhatikan oleh peniaga-peniaga baru. Pada pendengar, jangan lupa 5 tips tu. Kalau nak tahu macam mana nak mulakan bisnes, bolehlah ikut 5 tips tu. Kaji dulu, belajar dengan apa situasi, dengan trend terkini lah. Jadi, masa pun dah habis dah sebenarnya. Kita tak nak lengah masa. Kita tutuplah sesi Sibu Digital Podcast kita pada hari ini. Dan kepada penonton di rumah, kalau berminat untuk buat pada penonton di rumah, kalau berminat untuk buat Sibu Digital Podcast lah. Tak apa. Petang. Kelakkan. Kepada penonton di rumah, kalau berminat untuk buat business consultation, bolehlah rujuk pada company Charlie Simon, iaitu Lex Auxilium Business Consultant yang terletak di Sibu Jaya dan juga di Sibu. So, apa lagi, boleh try lah contact dia dekat FB pun boleh, IG pun boleh. Itulah. So, jadi jangan lupa pada di masa dan hari yang sama, mungkin di hari yang sama, saya tak tahu. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.